Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, pagi ni teacher akan bincang mengenai perimeter. Okey, kita lihat nota. Okey. Okey. Pertama sekali kita lihat dulu apa definisi atau maksud perimeter sebagai ulang kaji. Okey, perimeter ialah ukuran panjang sekeliling suatu objek atau kawasan. Jumlah panjang sekeliling suatu bentuk dua dimensi. 2D ni dua dimensi lah. Hasil tambah seluruh sisi luar suatu bentuk dua dimensi. Okey, ada 3 definisi kat sini. Okey, kita tengok contoh dia. Okey. Kita tengok soalan ni. Hitung perimeter dalam cm segi empat tepat di atas. Okey, yang ini ialah gambar sebuah segi empat tepat. Okey, yang dimaksudkan dengan hasil tambah ukuran sekeliling ialah yang inilah. Sekeliling ni. Sekeliling segi empat tepat ini. Jadi awak kena pastikan awak tahulah apa panjang sekeliling, apa panjang setiap sisi bagi segi empat tepat ni. Kemudian baru kita boleh cari hasil tambah dia. Okey. Untuk segi empat tepat, okey, yang ini ialah panjang dia. Okey. Panjang yang atas ni dengan yang bawah ni samalah. Okey, kalau sini 8, sini pun 8 cm. Okey, dan ni ialah lebar dia. Okey, kalau lebar dia 4, belah kanan ni 4, belah kiri ni pun 4 cm. Okey, jadi kita nak cari perimeter, maknanya kita kena tambahkan panjang bagi sisi keliling dia. Okey, kita tambahkan. Kita ambil yang ni, 8 cm. Tambah dengan yang bawah ni pun 8 cm. Tambah pula dengan lebar dia 4 cm. Dan yang belah kiri ni pun 4 cm. Okey, bila kita tambahkan, kita akan dapat 24 cm. Okey, kenapa unit bagi perimeter ialah cm? Sebab dia adalah hasil tambah ukuran panjang. Okey, panjang sama ada jawapan awak dalam cm, meter atau km, bergantung kepada soalan itu. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, raja di atas ialah segitiga sama kaki. Okey, ingat semula ciri-ciri segitiga sama kaki. Okey, segitiga sama kaki maksudnya sisi kaki dia ni sama. Contoh kaki sebelah sini 6 cm, maknanya kaki yang sebelah lagi 6 cm lah. Itu maksud dia. Kiri kanan ni mesti sama. Kaki dia mesti sama panjang. Okey, itu ciri-ciri segitiga sama kaki. Jadi awak dah tahulah belah kiri ni 6 cm. Okey, bawah ni tapak dia dah bagi tahu 5 cm. Jadi untuk cari perimeter dia, kita tambahlah sekeliling ni. Sekeliling segitiga ni. Semua sisi dia kita tambahkan. Jadi 6 cm tambah 6 cm yang di sebelah kiri ni, tambah pula dengan 5 cm tapak. Okey, jadi bila awak cari hasil tambah dia, okey, awak akan dapat 17 cm. Okey, tak susah. Kalau bentuk satu-satu macam ni mudah nak cari. Okey, kita tengok pula jika bentuk gabungan. Okey, lihat soalan ni. Ini adalah gabungan antara segi empat tepat dan segitiga. Okey, ni segitiga bersudut tegak lah. Okey, sebab satu sisi dia tegak macam ni. Okey, ini adalah gabungan bentuk dua dimensi segi empat tepat dengan segitiga bersudut tegak. Okey, jadi cuba kita perhatikan bentuk ini. Bagaimana kita nak cari dia punya perimeter. Okey, untuk bentuk yang ini awak hanya awak hanya boleh
Untuk cari perimeter bentuk ni awak hanya perlu, awak hanya perlu tambahkan keliling luar. Okey, yang ini, yang teacher highlightkan ini. Keliling luar. Okey, yang dalam ini bukan luar. Jadi sebab dia di dalam, jadi yang ini kita tidak perlu tambah. Okey? Okey, kita hanya perlu cari hasil tambah yang keliling luar sahaja. Okey. Sekarang ni yang ini kita dah tahu panjang dia. Yang ini kita dah tahu. Ini pun telah diberi. Yang ini juga telah diberi. Dan juga yang ini 4 cm. Yang kita tidak tahu hanyalah ini. So kalau kita lihat pada gambar rajah, ini ialah lebar segi 4 tepat. Jadi kiri dengan kanan sama panjang. So kalau di sini 4 cm, di sini pun 4 cm lah. Jadi awak tulis siap-siap kat sini. 4 cm. Okey, kemudian bila awak dah tahu semua panjang sisi sekeliling ni, awak tambahlah. Okey, jadi ambil ni 8 cm ditambah dengan 4 cm ditambah dengan 5 cm, tambah lagi dengan 5 cm satu lagi, tambah dengan 4 cm di sini dan akhir sekali ialah 4 cm yang di sini yang awak telah tulis tadi. Jadi bila awak tambahkan kesemuanya, awak akan dapat 30 cm sebagai perimeter bagi bentuk gabungan segitiga dan segi 4 tepat yang ditunjukkan. Okey, ingat teacher bagi tahu tadi yang dalam ni tidak perlu ditambah. Sebab apa? Sebab awak dah tahu definisi perimeter ialah hasil tambah atau ukuran sekeliling ni. Okey? Sekeliling. Kalau bentuk ni dah digabungkan, jadi dalam ni kita dah tak nampak. Okey? Sebab tu kita tak perlu kira sekali yang di dalam. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, yang ini. Okey, kadang-kadang awak dapat soalan macam ni. Dia bagi awak satu gambar rajah segi 4 tepat. Okey, yang luar ni ialah segi 4 tepat. Okey, kita baca soalan dulu. Diberi A, B, C, D ialah segi 4 sama. Okey. Yang luar ni D, E, F, G ni ialah segi 4 tepat. Kemudian diberi pula A, B, C, D ni yang di dalam ni ialah segi 4 sama. Okey, kemudian dia minta hitung perimeter dalam cm kawasan berlorik. Okey, kalau awak perhatikan gambar rajah gabungan ni, kawasan berlorik hanyalah kawasan yang hijau ini. Kawasan yang hijau. Jadi yang kita perlu tambahkan hanyalah EF, yang ini. Yang inilah AB, BC, CG, GF dengan FE. Dan EA satu lagi, maaf ya. Okey, yang ini, yang keliling ini. Okey, kenapa yang ini tulisan merah? Sebab asalnya yang ini tidak ada. Okey, yang diberi dalam soalan hanyalah 15 cm, 10 cm dan 5 cm sahaja. Tapi jika awak perhatikan dalam gambar rajah ini, bagaimana awak nak dapatkan 10 cm kat bawah ni? Okey, perhatikan EF dengan DG. EF dengan DG ni panjang dia sama. Okey, bagaimana kita nak dapatkan CG? Okey, perhatikan di sini. AB dengan DC ni pun panjangnya sama sebab dia dah beritahu yang ini adalah segi 4 sama. Ini diberitahu dalam soalan ia adalah segi 4 sama. Jadi yang kalau di sini 5 cm, yang ni pun 5 cm lah. Jadi awak nak dapatkan CG ni, awak ambil lah panjang keseluruhan ni. Keseluruhan ni 15 cm. Tolak dengan yang di sini. DC ni 5 cm. Jadi awak akan dapat 10 cm. Okay, bila ditambahkan semula 10 dengan 5 dapatlah 15. Ini panjang dari D ke G ialah 15. Okay, nak dapatkan CG, teacher ulang semula. Ambil panjang yang DG ni tadi 15 cm. Tolak dengan panjang AB, awak akan dapat panjang CG 10
cm. Okey, jadi kita dah tahu yang CG ialah 10 cm. Okey, kita tengok pula AE. Okey, EA atau AA ni. EA atau AE ni. Okey, yang ni mula-mula kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak cari? Okey, perhatikan FG. FG dengan FG dengan ED, ni ED dari atas ke bawah ni sama. Okay, kalau FG ni 10, jadi ED ni pun 10 lah. Okay, nak dapatkan EA, okay, perhatikan kat sini. Okay, BC ni, awak dah tahulah sebab dia ialah segi empat sama, jadi sini pun 5 cm lah. Kalau di sini 5 cm, sini pun 5 cm. Okay, jadi kalau dah tahu dekat BC ni 5 cm, nak dapatkan baki ni, baki EA ni, baki EA ni, okay, kita ambil lah 10 cm iaitu panjang ED ni. Okay, tolakkan dengan 5 cm iaitu panjang AD. AD dengan BC ni samalah panjang dia sebab segi empat sama. Okay, jadi ambilkan panjang keseluruhan 10 cm, tolak dengan panjang AD 5 cm. Awak dapatlah baki EA ni ialah 5 cm juga. Okay, lepas tu kita tulislah. Okay, awak tuliskan semua maklumat yang diperlukan. Okay, yang luar ni tak perlu AD dengan DC ni tak perlu sebab ini tidak termasuk dalam kawasan berlorik. Yang termasuk dalam kawasan berlorik ialah yang dalam ini sahaja. Okay, yang AD dengan DC kita abaikan. Okay, jadi kita tambahkan AB tambah BC tambah CG tambah GF tambah FE dengan EA sahaja. Okay, kita masukkan dalam formula perimeter. Okay, kita gantikanlah setiap ni tadi. AB berapa, KBC berapa, CG berapa dan seterusnya. Okay, bila awak tambahkan, awak akan dapat perimeter seluruh kawasan berlorik itu ialah 50 cm. Okay, ingat unitnya cm atau meter atau kilometer. Atau kadang-kadang soalan dia guna milimeter iaitu ukuran yang paling kecil sekali. Jadi awak kena tengoklah soalan tu. Kalau dalam cm, cm lah. Kalau dalam meter dan lain-lain tu, awak tulislah mengikut unit yang diberikan. Okay, tidak perlu tulis apa-apa yang lain sebab ingat perimeter ialah ukuran panjang sekeliling. Jadi dia termasuk dalam panjang. Jadi panjang itu sajalah unit yang teacher sebutkan tadi. Okey. Okey, baik. Okey, kita tengok pula contoh tambahan. Okey, teacher akan tunjukkan contoh tambahan. Okey, kita lihat soalan seterusnya ni. Okey. Okey. Kita lihat soalan yang ini. Okey, di sini adalah gabungan bentuk bentuk dimensi, dua dimensi. Okey, di sini adalah gabungan beberapa bentuk dua dimensi. Okey, dia minta awak hitung perimeter dalam cm seluruh rajah tersebut. Okey, kalau yang soalan macam ni, bila ada lebih daripada dua bentuk yang digabungkan, awak kena perhatikan betul-betul apa sisi yang kita perlu tambahkan untuk mencari perimeter gabungan bentuk ni. Okey, jadi kita tengok dulu kita pastikan dulu mana sisi yang kita perlu tambah. Okey, tengok dulu. Okey. Keliling okey, keliling. Keliling maksudnya yang inilah. Yang ini. Ini ke sini,
Kemudian yang ni, yang ini. Okey, bawah ni dan ini. Okey, maksudnya keliling. Ni, keliling. Jadi yang di dalam ini, okey, yang di dalam ini, nampak tak sisi-sisi di dalam ni? Yang ini tidak perlu ditambahkan. Okey, bila dah banyak-banyak gabungan bentuk macam ni, kadang-kadang awak boleh jadi keliru. Jadi awak pangkas siap-siap mana yang kita tak perlu nak tambah. Okey, jadi awak dah tahulah yang dipangkas ni ialah sisi-sisi yang tidak terlibat dalam penambahan. Okey. Lepas awak dah kenal pasti yang mana yang perlu ditambah, awak kena pasti pula lah apa panjang sisi yang setiap sisi yang terlibat tu. Okey, yang ni semua kita dah tahu. Semua dah diberi kecuali yang ini dengan yang ini. Okey? Kecuali yang ini dengan ini. Okey, tetapi pada gambar rajah segi empat ni, dia ada tanda macam ni. Dia ada tanda yang sama macam ni. Okey, jika awak nampak gambar rajah sebegini, ini maksudnya yang bertanda begini, ini maksudnya semua sisi dia sama panjang, iaitu segi empat ini ialah segi empat sama. Okey. Kadang-kadang dalam soalan dia tak nyatakan ini adalah segi empat sama. Dia hanya tandakan macam ni pada gambar rajah. Jadi awak dah tahulah kalau ada tanda macam ni, ini maksudnya segi empat sama. Okey, dia bagi satu sisi segi empat sama, yang atas ni ialah 3 cm. Okey, jadi yang belah kanan ni pun 3 cm lah. Ni pun 3 cm. Okey, dan yang kiri ni pun sama juga 3 cm. 3 cm. Okey, jadi kita dah tahu dah apa yang perlu ditambahkan. Okey, jadi kita hitunglah perimeter dia. Okey, kita hitung perimeter dia. Okey. Kita ambil lah yang ni. Okey, mana kita nak mula? Okey, kita start, kita mula dari sinilah. Dari sini. Okey, ni. Ini adalah 3 cm. Okey, kita tambahlah. 3 cm. Tambahkan dengan, okey, yang ini. Okey, awak dah tulis, awak bulatkanlah supaya tidak keliru. Okey, 5 cm. Kemudian tambah pula dengan yang ini. 7 cm. Kemudian tambah lagi dengan yang ini. Ni yang tegak ni. Tu 3 cm. Okay, tambah lagi dengan yang ini 3 cm. Ni pun 3 cm. Okay, kemudian tinggal lagi 2. 8 cm. Dan akhir sekali 4 cm. Okay. Okay, kita tambahkan semua ni. Okay. 3 ditambah dengan 5, awak akan dapat 8 cm. 8 cm tambah 7, awak dapat 15 cm. Okay. 15 cm tambah 3, 18 cm. Tambah lagi 3, dapat 21 cm. Tambah lagi 3, dapat 24 cm. Okay, 24 ditambah dengan 8 cm, awak akan dapat 32 cm. Okay, 32 cm tambah dengan 4 cm, awak akan dapat jawapan dia ialah 36 cm. Okey. Jadi 36 ni lah perimeter gabungan bagi ke semua bentuk ni. Okey, ingat perimeter gabungan iaitu sekeliling luar. Itu saja. Okey. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya.
Okey, kita tengok yang ini. Okey, ini adalah gabungan bagi segi 4 tepat. Okey, segi 3 bersudut tegak dan juga segi 4 sama. Bagaimana teacher tahu ni segi 4 sama? Sebab soalan dah cakap lah. Ni segi 4. Yang R ni ialah segi 4 sama. Okey, soalan bagi tahu perimeter segi 4 sama R. Okey, yang ni perimeter R ni, maksudnya ukur keliling R ni ialah 24 cm. Okey, kemudian dia minta kita cari perimeter dalam cm seluruh rajah itu. Okey, soalan ni dia dah bagi perimeter bagi yang ini. Soalan ni sebenarnya dia dah bagi perimeter bagi yang ini. Okey, ni soalan kebat sikit lah. Okey, dia tak bagi terus sisi-sisi ni semua. Jadi dia bagi tahu satu maklumat saja, iaitu perimeter segi 4 sama R ni. Okay, awak dah tahu ciri-ciri segi 4 sama ialah semua sisi dia, keempat-empat sisi dia adalah sama panjang. Okay, bila awak dah tahu hasil tambah iaitu perimeter sekeliling segi 4 sama R ni ialah 24. Jadi bagaimana awak nak dapatkan sisi bagi segi 4 sama ni? Okay, kita bahagilah. Sebab apa kita bahagi? Sebab kita dah tahu keempat-empat sisi ni sama panjang. Jadi kalau hasil tambah keempat-empatnya ialah 24. Jadi awak nak dapatkan yang ini dan yang ini. Okey. Contohnya awak dapatkan satu cukup lah. Satu sisi ni awak bahagi dengan 4. Okey, ambil perimeter tu awak bahagikan dengan 4. Okey, kita buat. Okey, perimeter dia tadi dia dah bagi 24 cm. Okey. Perimeter dia 24 cm. Okey. Jadi awak bahagi dengan 4. Okey, 4 darab 6 akan dapat 24. Okey. So, setiap sisi segi 4 sama tu ialah 26 lah. Ialah 6 lah. Okey, jadi yang kat sini 6. Sini pun 6. Sebab dia sisi dia sama panjang. Sebab tu dia sama-sama 6. Yang ini pun 6. Okey. Okey, yang satu lagi ni pun 6. Okey, yang ni tak ada masalah. Awak dah tahu atas ni 7 cm, jadi bawah ni 7 cm. Okey. Jadi apa lagi yang kita perlu tahu untuk mencari perimeter isi padu, perimeter bentuk dua dimensi yang digabungkan ini. Okey, cuba tengok. Ni ada tanda. Ingat tak teacher cakap kalau ada tanda macam ni maksudnya panjang dia sama. Okey, kalau dekat sini 6 cm, jadi yang ni pun 6 cm lah. Okey. Okey. So, bila kita dah tahu setiap panjang bagi sisi sekeliling, kita boleh tambahkanlah untuk mencari perimeter. Okey, sisi mana yang perlu kita tambahkan? Okey, kita tengok. Okey, keliling. Maksudnya yang inilah. Yang ini. Kemudian sambung dengan yang ini. Kemudian yang ini. 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 Dan ini. Okey, yang di dalam ni tidak terlibat. Mana yang tidak terlibat tu awak pangkah. Supaya awak tak keliru semasa awak mengira. Okey, bila kita dah tahu yang mana sisi yang perlu ditambahkan, jadi kita boleh carilah perimeter dia. Okey, kita cari perimeter dia. Okey, perimeter ialah, ingat ya, hasil tambah sekeliling bentuk gabungan. Okey, jadi kita tambahkan satu-satu. Okey, kita start dengan sini tadi. Dari bawah ni. Okey, 15 cm. Okey. 15 cm.
Tambahkan dengan 7 cm. Kemudian tambah dengan 15 cm. Tambah lagi dengan, okey, yang ni tadi berapa? 6 cm. Okey, 6 cm. Seterusnya tambahkan dengan, okey, yang ini pun 6 cm. Tambah lagi dengan yang bawah ni pun 6 cm. Dan akhir sekali yang ini iaitu 7 cm. Okey, kita tambahkan. Okey, awak boleh buat bentuk lazim lah. Okey, ataupun nak congak pun boleh, terpulang pada awak. Yang penting awak tambahkan dengan betul lah. Okey, okey, teacher congak kat sini. Okey, yang ini 15 tambah dengan 15 tambah dengan 7, awak akan dapat 22. Okey, 22 tambahkan pula dengan 15 akan dapat 37. 37 tambah dengan 6 akan dapat 43. 43 tambah 6 akan dapat 49. 49 tambah 6 awak akan dapat 55. Okey, kemudian akhir sekali 55 ditambahkan dengan 7, awak akan dapat 62 cm. Jadi jawapan perimeter bagi bentuk gabungan ni ialah 62 cm lah. Macam tu. Okey. Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga. Okey, sekejap. Kita tengok contoh yang ketiga. Okey. Okey, yang ini. Okey, di sini ditunjukkan sebuah segi empat tepat. Okey, perimeter bagi segi empat tepat ini ialah 18 cm. Okey, maksud dia dah bagi tahu perimeter ni, keliling, ukur keliling bagi segi empat tepat ni ialah 18 cm. Okey, hitung panjang T. T ni lebar dia lah. Okey, macam mana awak nak hitung panjang T ni? Okey, kalau soalan macam ni, maksudnya dia dah bagi perimeter. Okey, awak tolak lah. Nak dapatkan baki T ni, awak pertama sekali awak kena tolak panjang dia dulu. Okey, mula kita kena pasti dululah apa sisi yang telah diberi. Okey, panjang dia adalah 5 cm. Yang atas ni 5 cm. Jadi awak dah tahulah yang bawah ni pun 5 cm. Okey. Oleh sebab perimeter sekeliling dia ialah 18 cm. Jadi awak tolak dululah. Kita nak dapatkan lebar ni kan. Kita nak dapatkan lebar, kita tolakkan dulu. 18 cm tolak dengan 5 cm, tolak dengan 5 cm lagi satu. Okey, ni hasil tambah dia 10. Jadi kita ringkaskanlah. 18 cm, kita ringkaskan dia jadi 10. Okey, 10 ni maksudnya teacher dah tambah siap-siap lah 5 cm di atas dengan yang bawah ni. Okey, jadi kita tolakkan, awak akan dapat baki dia 8 cm. Okey, 8 cm ni ialah yang inilah. Ni. 8 cm ni ialah T dengan yang belah kanan ni. Okey, awak dah tahu panjang dia, minta maaf, awak dah tahu lebar dia sama kan? Okay, sebab ni segi empat tepat. Jadi panjang atas dengan panjang bawah sama. Jadi lebar kiri kanan ni pun sama. So untuk kedua-dua panjang ini, kita dah tahu jumlah dia ialah 8 cm. Jadi nak dapatkan salah satu, kita hanya perlu bahagi dua lah. Sebab dia sama panjang. Lebar belah sini dengan lebar belah sini sama panjang. Jadi awak boleh bahagi dua untuk dapatkan salah satu itu. So 8 cm tu kita ambil, kita bahagi dua. Kita akan dapat panjang lebar bagi salah satu
sisi segi empat tepat ni ialah 4 cm. Jadi T ialah 4 cm. Okey. Mudah saja. Okey. Soalan perimeter ni memang soalan dia boleh pelbagaikan. Macam contoh 1 tadi, dia minta awak cari perimeter bagi segi empat tepat sahaja. Okey, contoh 2 tadi dia suruh cari perimeter bagi segi 3 sama kaki. Yang ketiga dia bagi pula contoh melibatkan gabungan bentuk, iaitu segi 4 dengan segi 3. Awak kena cari pula perimeter bagi gabungan. Okay, sama juga dengan soalan tambahan yang teacher bagi sebelum ni tadi. Gabungan lebih dari 2 bentuk. Jadi awak kena, yang penting awak kena fahamlah maksud perimeter tu sebenarnya. Okay, perimeter ialah ukur keliling. Jadi awak hanya perlu tambahkan yang keliling luar sahaja. Okay, kadang-kadang dia tak minta awak cari perimeter. Dia bagi perimeter, dia minta awak cari panjang sisi macam ni. Jadi awak kena fahamlah langkah-langkah nak menyelesaikan. Okey? Okey, itu saja untuk kali ini. Jadi teacher harap anak-anak dapatlah sedikit bagaimana untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan perimeter. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.